Lembah Pantai mengambil nama sempena lembah kepada sungai pantai. Kisah pembukaan kawasan ini agak misteri juga kerana ia dahulu kawasan terpencil. Dikatakan antara orang yang terawal membuka penempatan ini dikenali sebagai Tok Syair pada awal 70-an. Namun, tidak lama kemudian, beliau hilang secara misteri. Kini Pantai Dalam merupakan sebuah kawasan perumahan yang terletak di barat daya Kuala Lumpur. Dengan hiruk-pikuk pesatnya pembangunan, masih terdapat tugas yang dipikul dengan cara kerja tradisional. Setiap kawasan penempatan yang dibuka, pasti ada tanah perkuburan sebagai penutup kehidupan. Dengan wujudnya kawasan perkuburan lama berusia ratusan tahun, pelbagai cerita menyeramkan daripada masyarakat menjadi bualan. Detik 12 malam kembali untuk memaparkan cerita-cerita seram, misteri dan mistik. Apabila mendengar pekerjaan ini, ramai menjadi gerun. Kisah ini bukan untuk mengejar nama atau wang ringgit, tetapi mereka ikhlas untuk membantu masyarakat. Merekalah Tim Gali Kubur. Kerjaya penggali kubur mungkin pupus tidak lama lagi gara-gara kekurangan pelapis apabila tidak ramai golongan belia berminat untuk sekurang-kurangnya menjadi penggali kubur sambilan. Kerja-kerja menggali kubur masih dilakukan secara tradisional menggunakan cangkul oleh penggali kubur yang rata-rata berumur lingkungan 40 tahun ke atas dengan majoriti mereka adalah warga emas yang sudah lanjut usia. Inilah salah seorang daripada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azmi. Saya Mian. Oh, banyak. Abang yang jaga kawasan tanah. Ya, memang saya jaga kawasan kuburan ni. Okey, Abang Mian. Ya. Tak keberatan boleh kongsikan sedikit. Dah berapa lama abang dekat tanah kuburan ni? Saya dalam dah 30 tahun dah. 30 tahun abang jaga kawasan ni. Kawasan ni lah. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang sejarah kawasan tanah kuburan ni? Sejarah kuburan ni, asalnya kubur lama sana, seberang sungai ni. Yang betul-betul lama. Mana yang kita sekarang ni kira kubur baru lah. Lepas tu yang buka dia kubur lama, nama dia Kurancap bin Istanbul tu. Asal dia sana tu. Asal dia. Okey, Abang Sahab, boleh kongsikan sedikit pengalaman abang bertugas di tanah perkuburan ni? Pengalaman tu dari start dia dari 2017 lah. Peninggalan yang orang dulu gantikan kepada kita lah. Tugas tu lah. Okey, kalau nak diceritakan tentang sejarah tanah perkuburan ni, katanya ada makam-makam lama, boleh bang kongsikan? Itu memang betul ada lah. Dari tahun 2018 kita cari kubur yang lama tu tak jumpa. Kita jumpa yang ada nesan dia 1950. 1950 yang terakhir lah yang dia ada tarikh dia. Jadi kawasan sini ada 70 lebih kubur-kubur yang lama lah. Tanah perkuburan lama. Tanah kuburan lama. Okey, sepanjang abang menjalani pekerjaan sebagai penggali kubur, penjaga kawasan kubur ni kan, ada tak berjumpa dengan kejadian-kejadian yang pelik, yang misteri, yang menakutkan, ada tak? Saya pernah tanam satu jenglot lah. Jenglot? Saya pun gali tanam, saya pun rasa jenglot ni lembut. Tapi dia buat tu macam ibarat macam satu jenazah. Berapa besar? Jenglot dia panjang macam ni lah, Mi.
Dia besar. Besar. Saiz macam ni. Lepas tu dia lembut. Saya memang tak buka. Tak buka. Pasal dia suruh jangan buka benda tu, saya pun tak so buka. dia ikat lah, ada Ikat lah tali. Betul, Tali dia 1, 2, 3, 4. Okey bang, kalau tempat tanam jenglot tu boleh bang tunjukkan dekat saya? Boleh. Kat mana? Boleh. Kalau nak pergi sekarang pun boleh. Boleh? Jom. Okey. Okey. Mana bang? Mari. Mungkinkah sejarah lama membuatkan perkuburan ini menjadi misteri? Kita akan kembali dengan kisahnya selepas ini. 12 lebih ni, kat sini gelap. Kenapa dia ada 4 orang ni? Ni Man, kau nampak Om Haji? Tak ada pun. Tu apa putih tu? Syul lah, apa ni? Kehidupan yang kita lalui adalah satu perjalanan yang telah ditetapkan. Namun, ada dunia sebelah yang harus kita kongsi bersama. Setelah mengetahui sejarah tempat ini, kita bongkar misteri yang menghantui mereka sehingga kini. Mana bang tempat yang abang tanam jenglot tu? Yang tempat abang tanam jenglot, sinilah. Saya kebumikan apa jenglot tu. Tapi dah ada longkang ni? Macam mana? Sebelum tu tak ada longkang. Lepas tu tanah yang ni dia roboh, runtuh. Tu dia orang bikin longkang, mana jenglot tu dekat bawah longkang. Tak tergali pula, tak terbongkar pula. Memang dia orang tergali, tapi dah nampak. Saya pesan dengan yang buat tu jangan gali lagi. Timbus balik. Itu yang pesannya, kalau bongkar tu nanti benda tu terkeluar lah. Weh, seram juga abang tempat ni. Memang ni tempat dia seram, memang seram. Abang pun sendiri seram. Okey, selain daripada menanam jenglot, kejadian aneh yang pelik ni, ada tak pengalaman abang yang abang lalui sendiri mengebumikan jenazah ataupun kejadian yang pelik berlaku ketika waktu malam? Ada Mi, masa tu saya tinggal gali kubur. Saya gali kubur malam. Dalam pukul 10 macam itulah. Saya dah habis gali kubur, saya relax lah. Saya minum air. Lepas tu saya perasan sebelah kubur tu ada orang mengaji. Masa tu keadaan memang terang gelap, ke? Gelap ke? Gelap, macam malam. nampak? Gelap. Dia dengan macam ada satu cahaya, macam cahaya. Pasal kawasan tu ada juga lampu. Cahaya tu kena kubur tu, saya perasan ada orang mengaji. Saya pun tengok dah. Dia bentuk macam orang tu pakai jubah putih. Dia tengah duduk lah. Saya tak perasan muka. Semua cahaya pandang dia punya tubuh. Okey bang, masa abang lihat kejadian tu, apa yang terlintas dalam fikiran? Siapa? Daripada mana? Kenapa dia mengaji dekat kubur tu? Ada terfikir tak? Bagi saya ini bukan sebarang punya orang ni kan. Mungkin dia orang pun datang lagi pada alam yang lain kan. Dalam hati saya ni, ini semua orang baik-baik lah. Orang mengaji kat kubur tu, kira rezeki dia lah Mi. Memang orang arwah ni mungkin dulu banyak amalan dia semua. Baiklah. Bang, pelik juga kejadian tu Yalah, memang. Okey bang, kalau tak keberatan boleh tunjukkan saya dekat kawasan yang sebelah sana. Kawasan Boleh. kubur lama. Boleh. Okey, jom kita pergi. Boleh? Boleh. Sila bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Azmi dari Titik 12 Malam. Okey. Boleh saya tahu nama abang? Saya Isman. Isman. Saya kerja di KL tapi saya sukarelawan gali kubur kat pantai nah. Okey, sepanjang melakukan kerja-kerja penggalian kubur ni kan, ada tak kejadian-kejadian yang pelik berlaku lebih-lebih lagi pada waktu malam? Sebenarnya ada juga, banyak juga, tapi yang paling kita musyrik sekarang yang baru-baru ni, kita adalah satu kejadian pasal perhubungan satu waris.
bila dah semua waris dah keluar pada tanah perkuburan dan kami geng kubur ingin keluar jugalah. Yang peliknya 12 lebih ni kat sini gelap, tapi di simpang depan sana tu ada 4 lelaki berbadan tegap, berpakaian bukan pakaian sama macam zaman sini. Tapi dia tak bercakap, dia pandang kita orang. Yang kami geng kubur pun pandang dia. Kedudukan mereka macam mana? Kedudukan dia dua sebelah sini, dua belah sini dalam 5 kaki. Dan kita semua keluar melalui tengah laluan. Okey, pada pandangan abang, pernah terfikir tak mereka ni berkemungkinan datang daripada kampung sebelah? Bagi saya, mungkin pasal kita kena percaya alam gaib ada. Cuma kita tak boleh nak cakap ada orang percaya, ada orang tak percaya. Cuma kita percayalah. Tugas menggali kubur juga tidak kira masa, siang atau malam. Tanpa mereka, bukan semua sanggup melakukannya. Ternyata kehadiran makhluk gaib ini sentiasa berada di sekeliling kita. Walau apa pun pekerjaan yang kita lakukan, ini adalah tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Tok Roti, ada sesuatu yang sedang duduk macam ni dengan rambut panjang macam tu. Assalamualaikum. Baik. Sal. Assalamualaikum. Baik. Sal. Pengalaman mereka tadi adalah sebahagian daripada kisah misteri dan menyeramkan kepada seorang penggali kubur. Sudahkah anda bersedia untuk mengalami perasaan ini? Saya akan membawa anda menghayati dan mengalami pengalaman berada di destinasi akhir sebagai seorang insan. Kita akan mulakan siasatan untuk ke kawasan tanah perkuburan lama yang telah berusia lebih daripada 100 tahun. Kau masuk je kawasan tu, semua orb terbang kat kamera. Dan dekat base, diorang dah bagi tahu, tiba-tiba secara tak semena-mena ada orbs yang terbang dekat kamera CCTV. Dan sekarang ni bulu roma saya dah meremang. Dan kita berada di dalam kawasan dia. Okey. Assalamualaikum. Uish. Baik. Sal. Ha? Kenapa? Tak lakar pun. Kenapa? Ada orang menjawab. Ha? Ada orang menjawab. Ada orang menyahut. Apa dia jawab? Dia jawab salam lah. Suara Melayu ke perempuan. Kat mana? Jom. Tadi Syafiq kata ada suara yang menjawab salam yang saya bagi tadi. Ada yang menjawab salam ke tadi? Bukan cari musuh, bukan cari gaduh. Kita cuba dapatkan kepastian apakah yang menjawab salam yang Syafiq dengar tadi. Tapi tak ada apa-apa aktiviti ataupun penampakan yang kita lihat dalam kawasan ini, tapi cuma ada nisan lama dekat sini. Baik, jom kita pergi dekat kawasan belah sana. Kita tengok apa yang berlaku dan apa pengalaman yang kita boleh dapat. Okey, sekarang ni kita ada di kawasan perkuburan yang baru. Fik, cuba kita tengok ni Fik. Apa benda ni apa? Ish. Tu apa? Nampak macam ada orang duduk sebelah kursi tu. Ya, Ha? Syuklah, apa ni? Kamera ni pula tiba-tiba kau tak nak fokus ni, apa hal? Sebelah tu.
Tak apa, kita check sekejap apa benda sebenarnya kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kerusi lah. Tadi tak nampak macam kerusi kan? Kita cuma nampak kerusi ni je. Yang ni tak nampak macam kerusi tadi kan? Tadi daripada pandangan kamera ni, saya nampak ada sesuatu yang sedang duduk macam ni dengan rambut panjang macam tu. Tu kadang-kadang bila malam ni pandangan mata kita ni agak berbeza. Kawasan ni lah yang dia orang tanam jenglot tu. So sekarang ni bulu roma aku dah meremang. Daripada bawah tadi turun tak ada apa-apa. Macam biasa, sekarang ni dah rasa meremang. Tengkuk-tengkuk sini dah meremang rasa. Cuak aku nak pergi. Tapi berada dekat ini pun rasa berdebar dan menyeramkan tu ada. Kalau anda macam mana? Adakah anda berani pergi ke depan tu? Kita cuba untuk berada di kawasan atas sebab dia ada berperingkat-peringkat. So kita stay sini dulu. Kita stay sini dulu untuk tengok adakah kejadian-kejadian yang pelik dan juga pelik akan berlaku lagi. Kau ada dengar macam mau bunyi azan tak? Sayup je kan. Sayup je? Ada sikit. Tu sana. Betul kan? Betul. Okay, sekarang cuba dengar. Macam ada dengar bunyi azan dekat sebelah sana. Sebelah sana. Hilang dah. Tapi tadi jelas. Bunyi sayup je. Itulah kadang-kadang benda yang kita tak boleh nak faham ni. Nak hadam tu memang agak susah kan. Anytime boleh back to base. Monyet tu. Kita nak turun, tiba bunyi monyet. Ya, nak turun ni. Iya, turun. Dia macam gelakkan kita lah. Kan? Betul lah. Dia macam gelakkan kita. Kalau ikutkan banyak perkara yang pelik berlaku lah kan. Sebab awal-awal masa masuk je kawasan tanah kuburan lama tadi, aku tak rasa apa-apa. Okey, tapi Syafiq kat belakang dia dah rasa ada lembaga dekat sebelah dia. Tapi kalau macam aku tak ada rasa apa-apa sebab benda dah gelap. Kita first time berdebar tu, rasa tu mengatasi segalanya sampai ke atas. Tu tadi bila kita dah closing, kita nak balik kat base, sepanjang kita buat siasatan ke atas tu tak ada pula dia berbunyi kan. Sekarang ni dia berbunyi. Itulah dekat kawasan jenglot ditanam. Okey, pendapat saya, tugas sebagai penggali kubur, hati kena kuat. Sebab kalau hati tak kuat, kalau nak berdepan dengan kejadian yang sebegini, lebih-lebih lagi di tengah malam selepas detik 12 malam, ini bukan kerja main-main. Jadi kepada penggali kubur, teruskan, kerana ada yang menilai hanya yang di atas. Segalanya dalam detik 12 malam. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Segala kejadian yang berlaku adalah dengan izinnya. Kita sebagai makhluk usah jadikan perkara ini sebagai penghalang bagi melakukan sesuatu kerja.